Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika anda melihat daripada sistem tutorial yang kami berikan di YouTube channel saya pun, atau saya menjual e-book saya, anda melihat tumpuan yang saya berikan adalah bermula pada Shopee. Betul Shopee pun boleh, Lazada pun boleh, Lelong pun boleh, tidak masalah lah. Cuma saya memilih satu kriteria sebagai kedai Shopee sebagai pemula untuk memulakan bisnes online. Kenapa? Kerana Shopee ni untuk saya adalah sebuah perniagaan bisnes online yang berisiko rendah. Apatah lagi jika anda membuat jualan di Shopee menggunakan dropshipping. Okey. Jika menggunakan shipping lagi mudahlah risiko jualan, risiko untuk kerugian anda lah jika berlaku bermasalah. Dan ketiga, semua kaedah-kaedah e-commerce terdapat di Shopee dan anda boleh pelajari sistemnya. Sistem e-commerce di Shopee adalah semila dengan sistem e-commerce di website. Amat sama sebenarnya. So dari kedai Shopee ini, anda boleh mengembangkan anda punya ilmu atau anda punya impian untuk membuat sebuah produk anda sendiri atau ingin membuat sebuah website sendiri dengan menggunakan pengalaman di Shopee ini. Sebab itu anda melihat saya memberikan tunjuk ajar secara orang kata kompresif di kedai Shopee. Malahan di e-book saya pun menggunakan Shopee Financial Method pun sebenarnya e-book pun agak-agak lebih mahal berbanding dengan e-book yang lain. Kerana jika anda kena mahirkan di kedai Shopee anda sehingga anda mendapat keuntungan yang konsisten dan meningkat, baru anda boleh pergi menuju ke bidang lain. Dan untuk membantu anda untuk pergi ke next step, sekarang anda berada di fasa pertama. Untuk pergi ke fasa kedua, anda harus prepare semasa tengah menjual di Shopee ini. Anda harus belajar tentang iklan berbayar seperti Facebook Ads, di mana saya memberikan tumpuan sepenuhnya tentang Facebook Ads. Manakala untuk Shopee Ads anda dah mahir lah. Anda yang dah mahir, kedai ini terus berjalan. So anda kena mahir tentang Facebook Ads, di mana untuk membuat iklan lebih di luar platform Shopee dan mendapatkan sales yang lebih tinggi. Anda kena study tersebut. Anda kena study Facebook Ads dengan lengkap dan kemudian anda kena memahami bagaimana untuk membuat blog. Okey, anda menjual produk Shopee anda dan letakkan di blog anda, buat link ke kedai Shopee anda supaya anda dapat jualan trafik lebih tinggi melalui SEO Google. Itu faham Artinya saya punya e-book saya sendiri terdapat e-book untuk Facebook Ads Management Manager dan juga e-book untuk buat blog menggunakan platform Blogspot. Anda telah mahir benda ini, dan fasa ketiga anda akan mula mencuba produk-produk baru. Tidak semestinya anda terikat dengan dropshipping yang lalu seperti Cyberview, Common10, kerana keuntungan mereka adalah rendah, saingan terlalu tinggi. Tapi anda mempunyai kemahiran pada inilah kerana anda telah melalui status ini, dan anda mula cari produk-produk yang boleh membantu anda menjual untungan yang lebih tinggi, dan anda tentu telah mengkaji produk tersebut sama ada produk itu boleh pergi atau tidak pergi, yang kita panggil sebagai product winning melalui pelajaran daripada fasa pertama dan fasa kedua ini. Fasa ketiga ini anda mencari produk baru yang anda ingin jadikan sebagai satu jualan konsisten untuk anda cuba jualkan. So dari situ anda akan pergi all out untuk dapatkan sales yang lebih tinggi produk baru ini dengan menggunakan kedai Shopee anda, menggunakan anda punya blog anda menggunakan landing page, anda memaksimumkan Facebook Ads, dan pada masa yang sama anda fasa ketiga anda mencari Google Ads juga. Ini saya nasihatkan dengan cara yang betul Anda buat Google Ads juga, di mana anda harus backup Kita takut nanti bila Facebook Ads banyak sekali isu, anda sudah mempunyai satu orang kata backup plan untuk iklan berbayar. Pada sini anda sudah anggap sebagai seorang peniaga yang intermediate, sudah memahami bagaimana untuk menjual produk-produk baru. Anda telah melajari teknik-tekniknya seperti product winning, seperti bagaimana cek kata kunci, bagaimana untuk buat maintenance, bagaimana untuk buat advance sales. Itu semua anda telah melalui dari fasa 1 dan fasa 2. Okey, dan anda cuba jual. Fasa ketiga ni adalah fasa yang paling kritikal, di mana anda akan mulai jatuh bangun yang tinggi di sini. Anda akan cuba produk ini, mungkin pergi atau gagal sebab anda termakan modal untuk mula-mula. Jika berjaya, syukur Alhamdulillah. Jika tidak, anda kena continue membuat modal baru sambil disupport kewangan daripada kedai Shopee yang ada ni. Itu tujuan kat fasa 3. Jika anda berjaya membuat jualan menggunakan Facebook Ads ke, Google Ads ke,
pada sama anda blog anda trafik dah tinggi pada masa itu, maka anda bolehlah pergi ke fasa keempat pula, di mana anda boleh membuat e-commerce website untuk produk anda satu, atau anda tumpukan pada produk tersebut ini yang anda jual tadi di fasa ketiga, naik scalingkan anda punya sale pada produk fasa ketiga tadi ini. Artinya anda fokus pada produk ni lah. Jika anda menjual produk kecantikan kan, artinya produk kecantikan fasa ketiga ni anda tahu dia boleh pergi, dan anda scale up anda punya sales di fasa ketiga ni. Atau anda membuat e-commerce website, menjual produk-produk bersifat lebih international, sebuah website yang kata yang establish untuk anda pelajari, seperti menggunakan Shopify kan. Shopify kan amat popular sekarang ni. Gunakan atau gunakan ahli dropship punya WordPress sebagai dia punya tema. Anda boleh pergi situ. Itu e-commerce yang itu adalah fasa yang keempat. Fasa keempat, scaling, dan juga atau anda ini e-commerce anda di situ, termasuk sekali produk warning anda yang utama yang ini. Itulah caranya. Dan kemudian step-step yang seterusnya, anda akan cuba mencari produk-produk baru, mencuba produk-produk baru dari masa ke masa. Bila anda masa ke-5, ke-6, ke-7, anda kewangan yang agak kukuh lah untuk anda membuat jualan yang lebih baik. Kerana anda sudah mahir menggunakan Facebook Ads. Sebab anda telah mencuba berkali-kali. Betul. Anda telah mahir menggunakan blog. Pada masa itu, anda pun telah mahir menggunakan Shopify. Pada ketika fasa 5 tu, fasa 4, anda dah start menggunakan e-commerce website kan. So, anda telah faham menggunakan Shopify dengan cara yang betul, delivery macam mana, semua anda telah pelajari pada fasa yang keempat ni. So, fasa keempat ni anda mengambil masa yang agak lama. Fasa 1 memang lama. Fasa 4 pun lama kerana anda menggunakan sesuatu yang baru. Sebab tu fasa 1 ni, jika anda cepat putus asa, anda akan gagal lah. Fasa 1 adalah fasa yang amat mencabar sekali untuk anda sebagai seller, terutama di Shopee atau di marketplace. Kerana di situ anda mempunyai saingan cukup kuat, tapi dalam sama anda mempelajarinya. Itulah fasa-fasa yang perlu anda lalui untuk menjadi seorang peniaga online. Dan di sini wujudnya, saya membuat beberapa e-book untuk anda memahami bagaimana mempelajari bisnes online untuk anda dengan lengkap. Di mana saya memberikan e-book seperti Shopee, e-book Facebook Ads Manager, saya memberikan Canva, tutorial Canva. Canva amat penting untuk buat design untuk anda punya iklan di kedai-kedai Shopee atau e-commerce anda. Okey. Yang keempat, mungkin saya akan membuat satu tutorial tentang YouTube, YouTube Ads. Saya akan buat juga. Saya tengah belajar tentang YouTube Ads sekarang ni. Ini semua adalah perlu anda belajar dan naik dan tingkatkan dan fasakan dan ketujuh anda telah meningkatkan ilmu anda dengan semasa lah. Inilah caranya. Saya anda faham benda ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Hanif bin Idrus. Saya memberikan tips tentang blogging, Shopee dan juga Facebook Ads.